Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi yassir wa la ta'sir, rabbi tami bi khair. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita dalam era online ini. Okey, baiklah. Saya daripada kumpulan tafsir surah Al-Fatihah yang kelima akan membentangkan tajuk-tajuk kami pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya pada hari ini. Baiklah, nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Manaf di 183-10822. Aiman Nur Hakim bin Muhammad Amin di 183-11089. Muhammad Nazir bin Mustafa di 183-11195. Ahmad Syakir bin Salihin di 183-11105. Muhammad Waliuddin bin Mad di 183-10963. Muhammad bin Ayub di 183-11055. Okey, ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami yang akan membentangkan tajuk tafsir surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Waliuddin bin Mad. Nombor matrik saya ialah D183-10963. Okey, kita terus kepada mukaddimah untuk ayat ini. Ayat Al-Fatihah yang kelima. Mukaddimah untuk ayat ini adalah berkaitan dengan ayat yang keempat, iaitu yang bermaksud pemilik hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Okey, ini berkaitan dengan ayat yang keempat. Ianya juga memberi pesanan kepada kita bahawa nikmat yang Allah berikan kepada kita hakikatnya adalah bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya nikmat tu milik kita, kita akan menjadi riak dan sombong kerana diberi nikmat yang sebegitu rupa. Namun kita lupa yang ianya hanya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sementara kepada kita. Bila-bila masa saja dia boleh ambil nikmat tersebut. Dan seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita akan ditanya di akhirat kelak. Contohnya nikmat penglihatan. Apa yang kita gunakan untuk melihat nikmat? Melihat ni kita gunakan untuk apa? Untuk melihat benda-benda yang elok ataupun untuk melihat benda-benda yang buruk atau maksiat. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Okey. Kita masuk kepada huraian dari sudut tata bahasa. Iyyaka tu adalah dhamir munfasil. Na'budu adalah fi'il mudhari'. Waw ialah harfur jar. Iyyaka sekali lagi dhamir munfasil, dan nasta'in adalah fi'il mudhari' jamak mudzakkar salim. Okey, kenapa ia ditukarkan kepada waw nun sedangkan jamak muzakkar salim ialah ya? Kenapa ia ditukarkan kepada ya nun sedangkan jamak muzakkar salim adalah pada waw nun? Ini kerana sekiranya kita rujuk dalam buku tata bahasa Arab, ianya kerana adanya harfur jar di hadapan. Harfur jar tu mana? Iaitu huruf waw. Sebab itu ditukarkan kepada ya nun. Okey, itu sahaja daripada saya. Maaf sekiranya ada salah silap. Yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk datang daripada saya sendiri. Aku lupa lihaza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syakir bin Salihin, nombor matrik D183-11105. Seterusnya akan membentangkan tentang huraian dari sudut tafsir dan ataupun tadabbur. Ayat yang kami bentangkan ialah Iyyaka na'budu. Yang pertama, ini dimaksudkan ialah kita lakukan sesuatu ini untuk Allah. Dan setiap yang kita lakukan ini tujuannya adalah kita lakukannya kerana Allah SWT. Dan kalau kita melakukan sesuatu tanpa tujuan Allah, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Kalimah na'budu di sini
menunjukkan pengkhususan tanpa peduli. Tanpa peduli apa yang lain, dan ia dapat dimaksudkan ibadah. Dan ini bermaksud ibadah yang akan kita lakukan. Baiklah, saya akan menyambung kepada tadabbur, huraian dari segi tadabbur. Okey, baiklah, sebentar tadi saudara Syakir telah menceritakan sedikit daripada segi tadabbur. Okey, baiklah, saya akan menyambung. Yang pertama, yang kita tahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu iaitu adalah kata kunci kepada ibadah, dan ibadah itu perlu dilakukan kerana Allah Ta'ala, dan tak lain tak bukan kita hanya melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, kita sebagai manusia melakukan sesuatu ini bertujuannya untuk apa? Untuk Allah dan bukan untuk orang lain, betul? Okey. Di sini daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, daripada iyyaka na'budu itu ia mendahulukan iya, dan dapatlah apabila didahulukan iya itu barulah kita dapat melakukan na'budu. Jika ia tidak kita fokuskan, maka ia akan melakukan aktiviti yang sia-sia tanpa tujuan yang betul sehingga melupakan ibadah. Oleh itu kita harus mendahulukan iya, dan selepas itu kita dapat melakukan na'budu, iaitu ibadah. Okey, maksudnya di sini iyyaka na'budu. Iya ini itu Allah SWT lah. Okey, na'budu ini ibadah itu kita dilakukan untuk siapa? Untuk Allah SWT. Kalau kita tak memfokuskan iya itu iaitu Allah SWT, maka aktiviti kita akan melakukan ibadah itu secara sia-sia tanpa apa tujuan, orang kata. Okey, baiklah. Yang ketiga, baiklah, dari poin tadabbur yang saya dapat dalam video yang Ustazah bagi, iaitu contohnya kita solat Jumaat. Kalau kita melakukan perniagaan tanpa kerana Allah SWT, maka kita akan jadi lalai untuk melakukan ibadah sehingga aktiviti perniagaan itu menjadi sia-sia, sehingga meninggalkan solatnya, dan dibuktikan di dalam surah Al-Jumu'ah yang menyatakan kewajipan kita untuk solat Jumaat ini kerana Allah SWT, dan kerana itu adalah ibadah wajib bagi lelaki, betul? Okay, baiklah. Selain itu, Allah juga telah menyatakan tentang tindakan, iaitu orang kata Allah SWT telah menyatakan bahawa Allah menjadikan jin dan manusia ini untuk melakukan ibadah dan bertakwa kepada Allah SWT. Nampak tak kat situ? Dia berkait rapat dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, baiklah. Allah juga menyatakan bahawa manusia ini untuk melakukan ibadah dan aktivitinya dengan sifat personalnya, dan jika manusia ini tidak melakukan ibadahnya, maka ia terkeluar dari sebenarnya hakikat manusia yang dijadikan. Maksudnya di sini kita dah tahu iaitu Allah SWT menjadikan manusia ini untuk bertakwa kepadanya, untuk melakukan ibadah kepadanya. Kalau kita dah buat tanpa tujuan, tanpa orang kata ibadah itu tanpa tujuan yang sebenar-benarnya, maka manusia itu telah lari daripada sifat hakikatnya manusia dijadikan oleh Allah SWT. Okey, ingatlah, kalau kita sebagai manusia, kita umat Allah SWT, bukan maafkan saya, iaitu hamba Allah SWT, rezeki kita, walaupun kita di mana jua kita berada, rezeki itu telah disusun oleh Allah SWT. Jangan kita lupa ibadah sehingga kita mengejar kekayaan dunia tanpa memikirkan ibadah kita. Okey, baiklah. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah SWT, kita lakukan semuanya kerana Allah, dan jadikan setiap apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah kita, iaitu ini adalah daripada perkataan iyyaka na'budu itu. Dapat tak kat sini kita tahu iyyaka na'budu itu kita dijadikan untuk melakukan ibadah dan kerana siapa? Kerana Allah SWT. Di sini kita dapat dibuktikan lagi bahawa sesiapa yang lakukan haji dan umrah disebabkan Allah, maka pahala baginya, betul? Pahala dapat tak kat sini? Dapat. Tapi kalau kita buat umrah, buat haji tapi untuk menunjuk kepada masyarakat, kita nak riak, kita nak takabur, kita buat bukan kerana Allah SWT, maka sia-sialah pahalanya, sia-sialah haji ataupun umrah kita, betul? Okey, baiklah. Yang ke-8, Allah juga telah berpesan jangan kita sesekali melakukan satu aktiviti, satu ibadah itu hanya untuk menghapuskan pahalanya. Okey, dekat sini kita nampak tadabbur dalam ayat Al-Quran, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, yang daripada video tersebut saya dapat ungkapkan bahawa setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan itu hanyalah untuk Allah SWT, dan jadikan ia satu ibadah kepada kita, betul? Jangan sia-sia, jangan sesekali kita sia-siakannya. Baiklah. Okey, baiklah, sekarang ni kita masuk kepada iyyaka nasta'in. Sebentar tadi saya telah masuk iyyaka na'budu, iaitu berbuatlah ibadah itu kerana Allah SWT. Okey, baiklah, sekarang kita masuk iyyaka nasta'in. Di sini kita dapat fahami, dapat ketahui bahawa iyyaka nasta'in ini adalah masalah atau kesimpulan ataupun solusinya. Okey, baiklah, saya akan terangkan
Okey, kita bayangkan iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini iaitu kita lakukan ibadah ini kerana apa? Kerana Allah Taala. Okey, iyyaka nasta'in ini ia menerangkan bahawa apabila datangnya masalah, kita akan meminta kepada Allah SWT. Dengan cara mana? Dengan cara iyyaka na'budu ini, iaitu secara beribadah kepada Allah SWT. So daripada situ Allah akan membantu kita menyelesaikan masalah ini, iaitu iyyaka nasta'in. Okey, memberi pertolongan kepada diri kita. Okey, nampak tak? Faham kan kat situ? Okey, baiklah. Disebabkan itu, kita perlu faham bahawa iyyaka na'budu itu adalah sesuatu yang kita akan lakukan, dan setiap ibadah yang kita lakukan itu akan mendatangkan masalah ujian. Dan apabila kita berada dalam masalah ujian itu, kita berbalik kepada siapa? Kita berbalik kepada ibadah. Kita meminta pula kepada Allah SWT untuk menolong diri kita. Daripada situ, kita dapat melakukan ibadah. Okey, baiklah. Dari segi tadabbur iyyaka nasta'in ini, Allah telah berpesan bahawa kalian dijadikan dan pasti akan diuji mengikut kemampuan diri kita. Disebabkan itu timbulnya masalah. Mengapa ujian itu disampaikan kepada kita? Kerana tiada ibadah yang cukup kepada kita, dan kita jadi tidak tenang disebabkan tidak melakukan ibadah. Disebabkan itulah ujian itu datang. Kerana apa? Allah nak mengingatkan kepadanya kita lakukan ibadah itu kerana Allah SWT, dan di sini Allah akan menolong diri kita. Okey, baiklah. Seterusnya, cara untuk kita lari daripada masalah, daripada perkara yang tidak tenangkan diri kita adalah ibadah kepadanya, iaitu ibadah kepada Allah SWT. Contohnya, saya dapat beri daripada video tersebut, iaitu Ustaz cakap solat dapat menyelesaikan masalah kerana kita berdoa dan meminta kepada Allah SWT serta kita beribadah kepadanya, dan di situ Allah menolong kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, baiklah. Contoh yang kedua yang kita boleh lihat di sini daripada konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, iaitu melakukan ibadah kerana Allah, dan setiap ibadah itu akan diuji, dan masalah yang akan ditimpa itu akan diselesaikan daripada ibadah. Contoh yang paling kita boleh tengok iaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini seorang yang kaya raya, orang yang kuat beribadah, orang yang mempunyai keturunan yang ramai, dan mempunyai serba-serbi orang kata. Tetapi Allah juga telah uji Nabi Ayub ini dengan hartanya hancur, keturunannya semua wafat, ke-12 anaknya, keturunannya wafat, dan beliau dihidapkan penyakit. Okey, lalu isteri kepada Nabi Ayub bertanya, kenapa kita didatangkan masalah, didatangkan ujian? Nabi Ayub berkata, iaitu selama 20 tahun kita berada di dalam kesenangan, dan tibalah Allah SWT mendatangkan masalah ini dan mendatangkan ujian ini. Tetapi ujian ini hanya baru 7 tahun. Nabi Ayub memberitahu isterinya apabila diuji dan diberi penyakit ini. Sedangkan Allah telah memberi kesenangan sepanjang 20 tahun. Dan disebabkan datangnya ujian tersebut, Nabi Ayub dan isterinya telah beribadah kepada Allah SWT dengan 2 kali ganda, tanpa berputus asa. Nampak tak kat sini? Bila Nabi Ayub didatangkan masalah, didatangkan ujian kepadanya, dia buat apa? Dia beribadah kepada Allah SWT secara 2 kali ganda. Sedangkan Nabi Ayub ini seorang yang beribadah kepada Allah SWT. Yang kita tahu. Okey. Nampak tak di sini? Selama 20 tahun Nabi Ayub diberi kesenangan, tetapi hanya 7 tahun Allah memberi ujian kepadanya. Tu pun tak sama rata lagi. Selepas itu beliau baginda Nabi Ayub dan isterinya melakukan ibadah selama 7 tahun dan diuji bermacam-macam masalah. Allah telah gantikan rezeki kepadanya, iaitu dengan dilahirkan dan dikurniakan oleh Allah SWT 24 zuriat, iaitu 2 kali ganda daripada 12 tersebut. Dan selepas itu Nabi Ayub diberi kekayaan semula, iaitu orang yang datang melihatnya, orang datang melawatnya telah memberinya serba-serbi harta. Dan di situ kita lihat Nabi Ayub telah menjadi seorang yang senang kembali. Disebab itulah kita cakap dalam setiap perkara yang berlaku, perkara masalah yang berlaku, kita kena cari siapa? Kita kena cari Allah SWT. Kita beribadah kepadanya, kita muhasabah diri kita sendiri. Sebab apa kita jadi macam ni? Sebab itulah ia dijadikan konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu iyyaka na'budu ini kita lakukan ibadah kepada Allah SWT. Iyyaka nasta'in ini kita menolong, kita meminta keampunan, kita meminta pertolongan ini juga daripada Allah SWT. Okey, nampak tak di sini? Okey. Nampak di sini rezeki itu datang daripada apa? Daripada ibadah kita sendiri, diri kita sendiri.
daripada muhasabah diri kita, kita melakukan ibadah dan sebagainya. Nampak kan di sini? Itu saja yang saya dapat daripada tadabbur dari video yang Ustazah bagi pada minggu yang lepas. Okey, baiklah. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazif bin Mustafa. Nomor kad metrik di 183111095. Jadi insyaAllah hari ini saya akan meneruskan pembintangan kumpulan kami, yaitu huraian makna setiap perkataan. Jadi huraian yang kami dapat ataupun setiap huraian yang kami dapat makna iyyaka, yang bermaksud hanya engkau, hanya kepada engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala. Na'budu, kami menyembah, wa dan iyyaka, hanya kepada Allah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Seterusnya ayat yaitu iyyaka na'budu, yang mana bermaksud hanya kepada kamu sahaja yang kami sembah. Tafsir ayat ini merujuk kepada surah Az-Zumar ayat ke Az-Zumar surah yang ke-39. Kepada Allah lah sahaja tempat kami bersembah dan berhajat. Inilah intisari keseluruhan daripada surah Al-Quran, yaitu yang mana ibadat hanya kepada Allah sahaja yang kita minta tolong, hanya kepada Allah. Ayat yang kedua itu ayat fa'budillaha mukhlishah, yang bermaksud mukhlishina lahuddin, yang bermaksud hendaklah kamu sembah Allah sahaja setulus ikhlas. Maksudnya kita sini sembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam penyembahan yang terdapat dalam ayat tersebut. Ayat ini juga dapat dikaitkan dengan makna iyyaka na'budu. Seterusnya yaitu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud hanya kepada engkau lah sahaja kami meminta ataupun memohon pertolongan. Makna perkataan ini yang perlu kita fahami ialah kita perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Yang mana sebagai contoh tentang masalah yang kita hadapi, kesakitan, kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Kita juga sebagai manusia biasa memang lemah. Kita lemah sentiasa menghadapi masalah sebegini setiap hari. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sepanjang hari. Hanya Allah lah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir kalimat iyyaka nasta'in terdapat dalam surah Hamim Ghafir. Hamim Ghafir dinamakan juga Hamim Mu'min, surah ke-40, yaitu Fad'u Allahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirin. Oleh itu maka sembahlah dalam bentuk doa kamu akan Allah dan mengikhlaskan amalan-amalan kamu sedemikian. Jadi di sini kita harus melakukan ibadah dengan tujuan Allah, dan kita terus meminta pertolongan dengan Allah, dan harus meminta pertolongan Allah saat kita diuji oleh Allah sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang akan datang. Jadi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ayub di 183111055. Hari ini saya akan ceritakan tentang kisah yang diceritakan dalam video dan kaitan dengan amalan harian. Kisah yang pertama ialah kisah mengenai Nabi Ibrahim. Kisah berkaitan Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk bina Kaabah dan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Kemudian tapak Nabi Ismail duduk untuk membina Kaabah itu sekarang digelar dengan makam Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail datang untuk menolong ayahnya dan Nabi Ismail pun menolong. Batu-batu yang dibina oleh Nabi Ismail berbentuk sebuah bangunan. Maka inilah yang digelar sebagai Hijr Ismail. Dalam Al-Quran, ulama menafsir bahawa Nabi Ismail hanya membantu, bukan diarahkan oleh Allah untuk membina bersama Nabi Ibrahim AS. Kaitan dengan amalan harian, kita perlu mencontohi cara Nabi Ibrahim mengajak anaknya walaupun dalam keadaan sibuk dengan tanggungjawabnya sebagai Nabi. Kisah yang kedua ialah kisah seorang sahabat Nabi yang solat dalam keadaan salah. Seorang sahabat Nabi solat di sebelah Nabi, dan ketika habis solatnya, Nabi menyuruh beliau untuk mengulangi solatnya semula kerana berlaku kesalahan dalam solatnya. Jadi dia pun mengulangi solat itu. Kemudian setelah selesai solat itu, Rasulullah menyuruhnya untuk mengulangi lagi solat itu. Dan akhirnya sahabat itu pun berkata bahawa dia tidak tahu di mana kesalahan yang dilakukan. Menyuruh Rasulullah SAW ajarkan cara yang betul dalam solat. Kaitan dengan amalan harian, kita perlulah mempelajari ilmu supaya tidak berlaku kesalahan dan sentiasa melihat semula ibadah yang kita lakukan sebelum ini sama ada betul ataupun salah. Bertanyalah kepada ahli agama yang betul.
Kisah ketiga mengenai kisah pengalaman Ustaz Adi Hidayat. Ketika Ustaz Adi Hidayat dijemput ke satu tempat, namun pemiliknya hanya bergaji sekitar 100,000 sebulan. Dan apabila lelaki itu ingin menjamu Ustaz Adi Hidayat untuk makan, maka disembelihlah kambing. Tetapi Ustaz Adi melihat sesuatu yang aneh dengan kambing itu, kerana kambing itu dia tutup mulut. Maka Ustaz Adi pun bertanya kepada mereka, mengapa melakukan demikian. Kemudian mereka pun berkata bahawa tujuannya untuk menahan kambing itu dari makan yang bukan haknya, kerana ia baru sampai daripada satu tempat. Kaitan dengan amalan harian, kita mestilah amanah dengan apa benda sekalipun, bahkan binatang, makanan binatang, kita perlu hindari dari ambil untung yang dari yang bukan hak. Kisah yang keempat ialah kisah Nabi Ayub AS. Nabi Ayub pada asalnya merupakan seorang yang kaya, mempunyai anak yang ramai, tetapi pada satu masa Allah datangkan ujian pada Nabi Ayub bermula dengan 3 hari. Pada hari pertama Nabi Ayub diuji semua harta yang dimiliki Nabi Ayub hancur lebur. Pada hari kedua Nabi Ayub diuji dengan kesemua anaknya seramai 12 orang mati serentak, dan ujian ini berlangsung selama 7 tahun yang menyebabkan isteri Nabi Ayub menyuruh Nabi Ayub untuk berdoa. Tetapi Nabi Ayub berkata bahawa penyakit ataupun ujian yang mereka alami sekarang tidak selama dibandingkan ketika mereka senang. Tetapi ujian yang dialami oleh Nabi Ayub ini akhirnya mengganggu ibadah. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Maka Allah pun memakbulkan doa tersebut dan Nabi Ayub diberikan semula yang dimilikinya sebelum ini, tetapi digandakan 2 kali ganda. Kaitan dengan amalan harian, ibadah yang dilakukan mestilah dilakukan tidak kira susah ataupun senang. Bukan hanya senang beribadah, ketika susah tidak beribadah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimanur Hakim bin Muhammad Amin, nombor metrik di 183-11089. Jadi saya akan meneruskan tajuk kami dengan slide yang seterusnya, iaitu huraian dari surah lain dan maklumat tambahan dalam video. Okey, seperti yang ada dalam slide. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey. Ayat ini adalah tentang puasa. Semua cerita tentang puasa dimasukkan di dalam kumpulan ayat ini. Okey. Kemudian tidak lagi ayat tentang puasa dimasukkan di mana-mana surah ataupun di mana-mana ayat. Amalan puasa ini adalah untuk kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan hamba dengan Allah. Kalau hubungan hamba dengan Allah kita baik, maka tentu hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain juga akan baik. Kalau hubungan dengan Allah, sebaliknya, kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, nescaya tidak akan dapat untuk kita jaga hubungan kita dengan makhluk-makhluk lain. Okey, apabila kita berpuasa, kita sanggup untuk tidak makan atau minum kerana ia adalah hukum daripada Allah. Umat Islam sabar untuk tidak makan selama sebulan pada siang harinya, dari pagi hingga ke malam. Okey, maka hasil daripada puasa ini, Allah memberi kita kekuatan untuk berpuasa, untuk menjaga diri mereka daripada memakan sumber yang haram ataupun sumber yang haram lah. Ini adalah kebaikan puasa. Okey, sebab itu daripada ayat puasa ini ia diletakkan di celah-celah ayat tentang pengurusan harta. Okey, seterusnya mari kita pergi ke ayat yang kedua dalam slide. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Maksudnya, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Okey, ayat ini adalah berkaitan dengan solat. Solat merupakan rukun Islam yang kedua, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk kita menunaikan solat. Okey, dalam Islam, kalau kita tidak mencintai Allah, tetapi sebaliknya kita lebih mencintai dunia, maka kita akan tidak ke mana-mana. Sebab tujuan untuk kita hidup adalah untuk beribadah. Okey. Islam memerlukan hubungan yang rapat ataupun hubungan yang baik dengan Allah. Bila hubungan kita baik dengan Allah, barulah mudah untuk kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan menerima segala arahan daripada Allah. Okey, saya bagi contoh, kalau kita mahukan sesuatu daripada ibu bapa kita, mesti kita kena buat baik. Macam tu jugalah kita hubungan kita dengan Allah untuk kita dapatkan redha Allah. Okey, sebaliknya, kalau kita jauh dengan Allah, kalau kita ingkar perintah Allah, maka akan ada perintah yang sanggup untuk kita
langgar. Maksudnya kita tidak takut dengan Allah. Kalau kita rapat dengan Allah, kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, tentu kita tidak berani untuk meninggalkannya, meninggalkan arahannya. Okey, dalam ayat wa aqimus solah, dan hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Okey, kita kena perbaiki sifat hubul jah, iaitu sifat cinta kepada kedudukan. Cinta kepada kedudukan yang ada di dalam diri. Okey, caranya macam mana? Caranya adalah dengan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Dengan melakukan solat. Mengakulah dekat Allah yang diri kita hina. Bila kita solat tu, kita hinakan diri kita. Cakap macam kita rendahkanlah diri kita. Maka falsafah solat itu adalah meninggikan Allah ataupun mengagungkan Allah. Macam itulah solat. Okey, dalam ayat ni juga kita boleh lihat macam mana kita merendahkan kepala kita ketika kita rukuk. Ketika kita rukuk tu, kita sama tinggi dengan binatang yang berkaki empat. Kemudian dalam sujud pula, kita merendahkan lagi diri kita, iaitu dengan kepala kita berada ke tanah, lagi rendah daripada binatang. Maka itu adalah isyarat yang diri kita ini hina. Okey, maka kita kenalah bersungguh-sungguh dalam melakukan solat. Kalau sebagai umat Islam kita tak faham konsep ini, maka tidaklah rasa yang diri kita ini hina dan Allah itu agung. Okay, untuk ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakul lahum wallahu sami'un 'alim. Maksudnya, ambillah sebahagian daripada harta mereka yang menjadi sedekah ataupun zakat, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan diri, membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Okay, dalam ayat ini, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengambil zakat daripada mereka yang layak untuk mengeluarkan zakat. Dalam hal ini, tidak perlu untuk kita menyusahkan sesiapa. Maksudnya, orang yang keluarkan zakat tidak perlu beri zakat kepada orang untuk beri zakat, dan orang yang sepatutnya menerima zakat tidak perlu meminta zakat. Okey, macam itulah. Dan tugas ini perlu diteruskan oleh khalifah ataupun pemerintah Islam. Okey, pemerintah sepatutnya melantik amil untuk menyelesaikan tugas zakat ni, untuk periksa dan ambil zakat dari orang yang kaya dan beri kepada orang yang miskin. Oleh itu, orang kaya dan miskin tidak perlu susah nak pergi bayar dan kena ambil zakat. Semua dilakukan oleh amil yang dilantik untuk ambil dan beri. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat. Okey, pengertian ayat ini umum, sekalipun sebahagian ulama mengembalikan dhamir yang terdapat pada lafaz amwalihim kepada orang-orang yang mengakui dosa mereka dan yang mencampur baukan amalan soleh dengan amal yang buruk. Okey, ayat-ayat ni tadi telah saya terangkan, dan ayat ini sangat berkait dengan tafsir dalam surah Al-Fatihah ayat ke-5. Maka ibadah-ibadah solat, zakat dan puasa tadi terdapat pelbagai hikmah apabila umat Islam menunaikannya. Jadi itu saja daripada saya. Semoga kita memperoleh rahmat dan ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mempersilakan rakan saya yang seterusnya. Dan seterusnya saya akan menyambung pembentangan daripada kumpulan kami. Saya akan bentangkan slide yang terakhir, iaitu pengajaran ayat. Yang pertama, ayat 5 ini memberi gambaran nikmat yang kita dapat ini harus digunakan dalam melakukan ibadah. Maksud dekat sini, nikmat apa yang kita dapat, macam-macam nikmat lah kan dalam hidup kita ni, harus digunakan untuk ibadah. Tak kira apa jenis ibadah pun, nikmat tu apa benda kita dapat pada hari ni, kita bersyukur dan harus kita gunakan ia untuk ibadah. Contohnya dapat nikmat, dapat duit lebih, kita bersedekah. Dapat kesihatan, kita dapat kesihatan tubuh badan ni, nikmat kesihatan tubuh badan ni kita gunakan untuk tolong orang susah ke tolong apa-apa. Benda yang boleh kita sumbangkan untuk ibadah. Boleh kita, kalau nikmat sihat tubuh badan ni pun kita gunakan untuk kita beribadah. Banyakkan ibadah kita kepada Allah SWT. Yang kedua, selalu memohon pertolongan Allah untuk menyempurnakan lagi ibadah kita, kerana kita bukan manusia yang sempurna. Poin yang kedua ni,
satu poin yang bagus. Kita sebagai seorang hamba yang serba kekurangan ni perlu sentiasa berdoa atau memohon kepada Allah SWT untuk menguatkan iman kita dan juga menyempurnakan amalan kita. Kerana kita ni manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesilapan dan dosa. Yang seterusnya, setiap yang ada kesulitan dalam hidup perlu selalu tingkatkan ibadah kepada Allah. Tapi dekat sini dia kata setiap yang kesulitan dalam hidup perlu tingkatkan ibadah kepada Allah. Tapi sebenarnya bukanlah bermaksud bila kita susah je kita perlu cari Tuhan kan. Bila kita senang, bila kita hidup kita senang, tak ada masalah, lagilah kita kena ingat. Itulah sebenarnya. Tapi bila masalah datang kat kita atau kita menghadapi masalah, itu mungkin akan menjadi asbab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dalam kelalaian, kita lupa Tuhan, bila datang satu masalah kita, secara otomatik kita akan ingat kepada Allah. Dan yang terakhir, kita sebagai manusia haruslah melakukan ibadah kerana Allah. Kerana Allah akan membantu dan memberi pertolongan dan kesenangan kepadanya. Kat sini kita sebagai umat Islam dan juga sebagai hamba Allah perlu tahu dan perlu berpegang. Kalau kita banyak beribadah, banyak berdoa, insya-Allah Allah telah berjanji akan memudahkan segala urusan kita dan akan memakbulkan segala doa-doa dan pertolongan kita. Kalau yang jenis kuat ibadah ni, perjalanan hidup dia lancar je, tak ada masalah. Bukanlah tak ada dugaan. Kalau datang dugaan tu dia akan hadapi dengan tenang, dengan tak serabut lah kalau berbanding dengan orang yang kurang beribadah ataupun lupakan Allah SWT. Okay, sekian saja daripada kumpulan kami untuk pembentangan untuk kali ini. Semoga ilmu yang kami kongsikan bermanfaat buat semua. Sekian, terima kasih.